Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita datang bersama-sama beribadah walaupun secara online. Sebelum ibadah dimulai, kita akan mengambil saat teduh. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Nats kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 18 sampai dengan 19. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kita akan meresponnya dengan menaikkan kembali pujian dari KPPK nomor 60, Suci, Suci, Suci. Marilah Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Bapa yang bertahta di dalam surga, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau mohon ampun kepadamu ya Bapak. Mungkin ada kesalahan yang telah kami perbuat, baik terhadap Engkau maupun terhadap sesama. Ampuni ya Bapak, ampunilah atas semua kesalahan kami, agar ibadah pada pagi hari ini layak dan berkenan di hadapan-Mu.
Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berita anugerah diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 5 sampai dengan 6. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita akan menaikkan kembali pujian dari KPPK 184.
Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa. 在我们还没有听到的时刻，我们来做个祷告。 Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami pagi ini. 我们在天上的阿爸父，今天早晨你给我们有一个美好的机会，来到你的殿前来敬拜你。 Di dalam ibadah yang kami adakan, kami mendapat kesempatan untuk bisa mendengar kembali pemberitaan firman Tuhan. 这一次在我们举行这个礼拜的时候，我们有一个时刻来聆听你的话语。 Engkau berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. 主啊，我们已经预备好了心来听你的道。 Roh Kudus urapi untuk kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan dan juga yang akan menerjemahkannya. 求圣灵来高牧我们两位妇人来传讲和翻译的。 Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. 奉主耶稣基督名求的，我们感谢祷告， Amin. 阿门。 Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 36 sampai ayat yang ke-48. 我们一同来翻开路加福音24章，从第36节到48节。 Akan dibacakan secara bertanggapan bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. 我们是用起义的方式来念，用印尼文跟中文来一起念。 Ayat yang bernomor genap akan dibacakan dalam bahasa Indonesia dan yang bernomor ganjil akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 双数的节是用印尼文，然后单数的就是用中文来念。 Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." 他们却惊慌害怕，以为所看见的是鬼。耶稣说 Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? 你们看我的手，我的脚，就知道实在的是我。摸我看看，鬼无骨无肉，你们看我是有的。" Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. 他们正喜得不敢信，并且稀奇。耶稣就说：“你们这里有什么吃的没有？” Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. 他接过来，在他们面前吃了。 Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." 于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经。 Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. 并且人要分他的名传悔改赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万邦。 Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. 这就是神的话语，凡听到和行道的人，并未有福了。哈利路亚。 Haleluya. 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 Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. 平安，各位兄弟姐妹们，早安。 Hari ini kita bersyukur mendapatkan kesempatan kembali untuk bisa beribadah bersama-sama. 今天我们要感谢主，因为在今天早上我们能够聚集在一起来敬拜他。
Dan di kesempatan pagi hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama mengambil tema pertobatan dan pengampunan bukan cuma wacana. 就是我们要讲到今天的题目，就是讲到关于悔改跟赦罪的道，不是一个口言而已。 Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dalam interaksi kita dengan sesama, seringkali kita mendengar sebuah perkataan. 亲爱的弟兄姐妹们，时常我们有听过这个语言， Katanya orang ini ngaku sudah bertobat dan mengalami pengampunan dari Tuhan Yesus. 是说这某某人已经得了悔改，跟耶稣赦免了。 Tapi kenapa hidupnya tetap tidak ada perubahan? 但为什么他的生活事实上没有个改变？ Hal ini mengindikasikan bahwa pertobatan dan pengampunan yang dia katakan hanya sekedar wacana. 那这就是证明他所说的是一个口言而已， Dan tidak dia aplikasikan dalam kehidupan nyatanya hari-hari. 实在呢，他没有把他的口言行出来。 Seorang filsuf yang bernama Epictetus pernah menyampaikan teguran keras. 有一个哲学家叫艾比德古斯的这样的提醒我们， Dia katakan jangan menyebut dirimu seorang filsuf dengan mengungkapkan teori-teori yang pernah kau pelajari. 不要自己夸自己，你是一个智慧的人，但是你这样的做， Karena domba tidak memuntahkan lagi rumput kepada gembala untuk memamerkan banyaknya rumput yang telah dia makan. 因为羊吃的草，不要再吐它的草出来给那个牧羊人看。 Tapi domba itu mencernak rumput tersebut di dalam tubuhnya dan ia kemudian memproduksi susu dan bulu yang berguna untuk manusia. 但这只羊呢，吃了草以后，它就在它肚子呢来发生，然后产生了它的绵羊的毛和它的奶。 Dan pernyataan ini berlaku juga ketika kita mengaplikasikan lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini. 那这个话语呢，就是讲到我们事实上在走神的道路，也是要这样的行。 Jangan kita hanya sekedar memamerkan apa yang sudah kita pelajari, tapi kita harus tunjukkan melalui tindakan nyata. 不要在我们口说无言的，我们自己也不把它行出来。 Sesudah kita mencerna apa yang kita pelajari itu, lalu kita aplikasikan dalam hidup kita. 当我们领受了什么话语，我们听到的到我们的心里，我们没有把它行出来。 Kita seringkali sebagai umat Tuhan, seringkali begitu sibuk mewacanakan hal-hal yang baik dan gagasan-gagasan brilian. 时常我们属于神的儿女呢，我们现在已经做了很多的要我们做的，但是事实上我们不去把它做出来。 Tapi kita tidak pernah mewujudkannya dengan sungguh lewat tindakan nyata. 就是我们没有真正的用我们的能力来把它行出来。 Persoalannya di sini bukan karena kita tidak tahu yang baik dan yang perlu, 问题不是在我们知道是好还是坏， tapi karena kita hanya mewacanakan tanpa segera melakukan apa yang kita wacanakan itu. 但就是我们事实上就是我们口说的，但是我们不要把它做出来。 Nah, hari ini kita akan bicara tentang pertobatan dan pengampunan yang seringkali hanya sebagai sebuah wacana. 那今天我们要讲的就是讲到这个悔改跟那个赦免的那个题目呢，就是讲到我们不要口说，但是我们不要把它行出来。 Kita tidak menghidupi pertobatan kita dan pengampunan yang kita peroleh di dalam Tuhan Yesus Kristus. 我们就是真正的没有把这个悔改跟这个赦免来把它活在基督教的里面。 Pembacaan Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 48. 当我们读到今天的经文，就是在路加福音第24章36到48节。 Ini ingin menggambarkan bagaimana kehidupan para murid Yesus ketika Tuhan Yesus sudah mati tersalib dan dia sudah dikuburkan.
就是在描写到耶稣已经被钉死，和他把他埋葬了。 Jadi di dalam perikop ini diceritakan bahwa murid-murid sedang berkumpul bersama-sama dan sedang bercakap-cakap. 这里就是讲到耶稣已经被埋的时候，他们的门徒就是一起在一个地方来讨论。 Mereka sedang membicarakan tentang pribadi Yesus yang telah bangkit berdasarkan kesaksian yang diceritakan oleh rekan-rekan mereka. 他们就是在讨论耶稣的那个复活的事情，从他们的朋友们听见的。 Ada yang percaya Yesus sudah bangkit karena mereka sudah berjumpa dengan pribadi Yesus itu. 有的相信，因为他们看见了耶稣是真的复活了。 Tapi ada juga yang tetap tidak percaya meskipun begitu banyak hal yang diceritakan oleh rekan-rekan mereka. 但是还有一方面，他们还没有相信耶稣是真的复活，因为他们想了很多的事。 Jadi saat mereka sedang bercakap-cakap, lalu hadirlah Yesus yang sudah bangkit itu. 就是当他们在讨论的时候，那个时候呢，耶稣显现在他们的面前。 Lalu apa reaksi mereka terhadap kehadiran Yesus di tengah-tengahnya? 到底他们的反应是什么呢？ Dikatakan mereka semua terkejut dan tidak percaya dan takut. 在经上所说的，他们实在是惊慌和不敢相信。 Bahkan mereka menyangka bahwa pribadi Yesus yang hadir itu adalah hantu. 反然，他们就称耶稣是一个鬼， Aneh bagi kita. 是很奇妙的，不好的。 Padahal mereka sudah bersama-sama dengan Yesus selama 3 tahun lebih. 我们知道他们跟耶稣呢有3年半的时间， Dan mereka mendengar pengajaran-pengajaran Yesus tentang segala sesuatu yang akan dialami oleh Yesus. 他们每时每刻听到耶稣的教导， Penderitaan yang harus Yesus alami sampai pada akhirnya dia akan mati dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. 就是耶稣有教导他们，耶稣要死，3天后要复活。 Bagi para murid, semua hal itu hanya sekedar wacana bagi mereka dan sulit untuk diterapkan ketika diperhadapkan dengan kenyataan. 对门徒来说呢，这事实上发生的是一个谎言，因为他们依然不相信。 Kita bisa bayangkan 我们知 dan 道， merasakan bagaimana perasaan Yesus ketika menghadapi murid-murid model seperti ini. 当耶稣看见他的门徒这样的反应的时候， Terus bagaimana cara Yesus untuk meyakinkan para muridnya? 然后耶稣怎样来把他们成为这个见证呢？ Yesus tidak membalas wacana yang disampaikan oleh para muridnya dengan wacana yang lain. 其实耶稣不是用另外的方法来使他们相信， Tapi Yesus memberikan bukti bahwa dirinya itu betul-betul telah bangkit dan saat ini hadir di tengah-tengah para murid. 但耶稣就是给他们一个实实在在的事情给他们看， Percuma kalau sekedar hanya wacana yang diucapkan. 因为口言是没有用的， Itu tidak akan membawa dampak besar buat kehidupan meyakinkan para murid ini. 就是没有一个能力能够来领导他们能够相信。 Yesus akan menunjukkan buktinya bahwa dia betul pribadi Yesus, guru mereka yang telah bangkit dari kematian. 耶稣就是用他身体实实在在的给他们一个很好的见证， Dikatakan Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya. 就是耶稣就是用他的手跟脚给他们看。 Kenapa dua anggota tubuh ini yang diperlihatkan? 为什么用手跟脚来给他们看呢？ Karena di tangan dan kaki itu ada bekas lubang paku. 因为在他的手跟脚有一个订单的洞， Dan saya meyakini bahwa bekas lubang paku ini menetap menjadi tanda. 因为 pada 这 tubuh 个 Yesus. 裂口呢是一个事实。 Jadi ketika kita melihat bekas lubang paku itu, 当我们看到了这个钉构的裂口， diingatkan kembali bahwa pribadi Yesus itu sudah betul-betul tersalib, terpaku di atas kayu salib. 就是能够让他的门徒和我们能够清楚明白，他真的被钉在十字架。
Kalau mereka masih ragu juga ketika sudah diperlihatkan tangan dan kaki. 那如果他们还是真的不相信呢？ Yesus menyuruh murid-muridnya untuk meraba dirinya. 他还叫他们来摸他的身体， Karena kalau hantu itu nggak ada daging dan nggak ada tulangnya. 因为鬼呢就是无骨和无肉。 Jadi katakan silakan kau meraba tubuhku ini. 耶稣就请他们来摸他的身体， Bahwa aku betul-betul hadir, aku yang telah bangkit dari kematian itu. 实实在在是我是自我的， Apakah cuma 2 bukti itu yang Yesus tampakkan? 只有这么2个剑呢，真正剑呢。 Ketika para muridnya masih bimbang dan ragu, 当他的使徒门徒还是惊慌的时候， Yesus mengajukan bukti yang ketiga. 还有耶稣叫他们再看第3样。 Apa yang kalian punya saat ini? 现在你有的是什么饮食能够吃的？ Mereka katakan, kami punya ikan goreng. 我们有一个鱼， Berikan padaku. 拿给我吧。 Yesus ngambil ikan goreng itu lalu dia makan ikan goreng itu. 耶稣就接过来吃， Bisa dia makan. 他能够吃， Luar biasa. 真的他能够 Tubuh 吃。 kebangkitan Yesus yang luar biasa dia buktikan di hadapan para muridnya. 复活的身体，耶稣的身体能够在他们的面前， Tubuh kebangkitan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. 他的复活身体就是实实在在的， Bisa diraba, bisa dilihat, 能够摸，能够看， dan juga bisa makan. 也能够吃饭。 Lalu ketika bukti itu sudah diperlihatkan, 当这几件事就给他们看的时候， lalu Yesus menjelaskan kembali nubuatan-nubuatan kitab suci 然后耶稣再解释圣经给他们知道， dari kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan juga kitab Mazmur. 从摩西的律法到那个诗篇， Lalu dikatakan juga Yesus membuka pikiran mereka 然后耶稣也打开他们的想法， sehingga mereka bisa mengerti dan meyakini bahwa inilah pribadi Yesus. 使他们清楚明白，这位就是真的耶稣基督。 Mereka sekarang mengerti apa yang dikatakan di dalam kitab suci itu. 那当然，他们现在相信了，在圣经怎么样的说。 Kalau mereka sudah mengerti, 当他们相信的时候， hal ini bukan dijadikan sebuah wacana. 这就是不是一个口言而已。 Yesus tidak menginginkan pengertian mereka ini hanya sebatas wacana. 耶稣不要他们的知识跟智慧呢，就是一个口言，在口言里面的而已。 Tapi harus mereka nyatakan itu melalui tindakan dan perbuatan yang nyata. 当然要他们来行出来。 Sehingga kalau kita baca di dalam ayat-ayat berikutnya, 所以当我们读最后的几段经文， ketika mereka sudah mengerti, mereka sudah yakin dan percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. 当他们已经清楚明白跟相信主耶稣是复活的， Mereka harus menjalankan tugas besar di tengah-tengah dunia. 那他们就要做耶稣派他们的使命。 Tugas apa? 是什么使命？ Yaitu untuk menjadi saksi Yesus, memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan di dalam diri Yesus. 就是要成为耶稣基督的使徒，来传扬他的悔改跟那个赦罪的道。 Dan tugas ini bukan menjadi wacana untuk diperdebatkan. 当然，这个使命呢，不是要我们来讨考而已， Tapi harus dilakukan di dalam praktek hidup mereka. 但我们跟他们也要这样的把它行出来。 Pertanyaan bagi kita, apakah para murid ini melakukan apa yang diperintahkan untuk menjadi saksi Kristus, memberitakan pertobatan dan pengampunan itu? 问题呢，是否这门徒有这样的实行主的使命吗？ Nah, pembimbing kita hari ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 18 dan 19, 那就是今天的实理经文，就是在
使徒行传》 membuktikan bahwa muridnya yang bernama Petrus 就是显明到彼得这位门徒。 Petrus ini pribadi yang sangat luar biasa ketika bicara tentang wacana, tentang sesuatu yang dipercakapkan. 这位彼得呢，就是很好在这样的想法想出一位这样的刑法， Dia paling menggebu-gebu ketika bicara. 他是最努力的来参考。 Dan kalau kita ingat, sebelum Yesus ditangkap untuk disalibkan, 我们知道，当耶稣还没有被钉十字架的时候， sebuah pernyataan yang diungkapkan oleh Petrus. 他这样的说 Meskipun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. 如果他们已经推脱了他们的信心，但我不是这样子的。 Dalam artian Petrus bersedia mengorbankan nyawanya untuk tetap setia mengikut akan Yesus. 反过来说，彼得就是要来真正的为耶稣而死， Itu wacana, ucapan yang dia ungkapkan. 这是口言而已。 Apakah dia lakukan apa yang dia ucapkan itu? 是否他把这个口言把它行出来吗？ Yesus sudah ingatkan kepada Petrus, sebelum ayam berkokok hari ini, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. 彼得就被耶稣警告3次，在还没有鸡叫的时候， Itu pengalaman masa lalu Petrus. 这是彼得的经验。 Terus bagaimana sekarang ketika Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 18 dan 19 menuliskannya? 当然，在这个使徒行传第三章这样讲， Terjadi perubahan besar pada diri Petrus. 这位彼得已经有一个悔改的结果， Dia sudah tidak lagi bicara bermain di wacana. 他不是在口言而已的， Tapi dia melakukan apa yang diperintahkan, yang diwacanakan itu melalui sebuah tindakan nyata. 他就是真正的把他这个口的话语来行出来。 Sehingga Petrus di hadapan orang banyak, dia berani berkhotbah menyampaikan berita tentang pertobatan dan pengampunan dalam Yesus. 就是那个时候呢，彼得就是这样的很勇敢的去讲耶稣传给他的这个悔改跟赦免的道， Membuat orang banyak terpukau. 很多人接受了。 Dan banyak orang yang bertobat mendengar akan khotbah Petrus ini. 很多人就这样的有一个悔改， Dirinya diubah oleh Tuhan. 他的心已经被神改了。 Pertobatan yang dia alami, pengampunan yang dia terima dari Yesus mengubah akan kehidupan dia. 悔改跟这个死罪呢，就改变了他整个的生活。 Bahkan ada penafsir katakan Petrus ini dikatakan sebagai soko guru dalam jemaat mula-mula. 有人这样说，彼得是在使徒上最伟大的， Hebat. 那是最伟大的。 Bahkan dia rela mati untuk mempertahankan imannya kepada Yesus. 他就是要为耶稣来，然后他为耶稣而死。 Jadi hari ini ketika firman Tuhan yang disampaikan bicara tentang pertobatan dan pengampunan, 当然，到今天我们讲到这个悔改跟那个死罪的时候， menjadi sesuatu yang sangat penting buat setiap kita orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus. 那我们所谓信徒呢，这个题目是很重要的。 Kita manusia yang berdosa. 我们是个罪人， Waktu Tuhan menjamah hati kita, 当耶稣基督来抄我们的时候， kita bertobat, kita mengakui saya orang berdosa. 我们要认罪悔改，我们是罪人。 Dan kita datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus dan kita mendapatkan pengampunan dosa itu. 那我们来到耶稣的面前来做一个悔改， Tapi jangan sampai pertobatan dan pengampunan yang kita terima dari Kristus hanya sekedar wacana yang kita pahami. 当然，当我们已经说到这个悔改跟死罪的怜悯，我们不要在那边停止， Harusnya itu diwujud nyatakan dalam kehidupan kita yang berubah. 我们就要把它显现出来，做一个有改变的、会改变的使徒。 Sehingga di dalam surat yang dituliskan
Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 5 dan 6, 就是在约翰福音第一书， saya akan bacakan seperti tadi berita anugerah sudah disampaikan. 1 Yohanes 3 ayat 5 dan 6, 就在约翰福音一书 dikatakan seperti ini. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Ayat 5 dan 6. ，就是在约翰一书第3章第6跟第5跟第6节，我们知道，主曾显现是要除掉人的罪，在他并没有罪，凡主在他里面的就不犯罪，犯罪的是没曾看见他，也未见认识他。 Jadi diingatkan kalau kita sudah mengalami pertobatan dan pengampunan dosa, 那如果我们已经接受了这个悔改跟赦罪的， hendaklah hidupmu itu berubah. 那我们的生活就有一个改变， Tidak lagi hidup dalam kehidupan yang berdosa. 不再活在这个罪中。 Apalagi ketika kita sudah belajar banyak dari kebenaran firman Allah. 我们知道我们已经读了很多的真理， Apa yang kita pelajari itu bukan sekedar nempel di otak kita. 我们所学的真理不是定在我们的脑海里， Pengetahuan kita semakin bertambah-tambah mendalam. 我们的智慧已经更多了。 Kalau hanya sekedar wacana, pemahaman kita hanya sekedar tahu seperti itu. 如果我们就把它成为一个口言， Tanpa kita praktekkan dalam tindakan kita hari demi hari ketika berinteraksi dengan sesama kita. 但在我们生活上，每天每日，我们没有把它这个口的话言语把它行出来， Itu tiada arti dan nilai. 那就没有一个意思了。 Jadi hari ini, 但今天， biarlah melalui firman Tuhan yang ini, dengarkan ketika sudah diberitakan. 让神的话语已经把它传了出去。 Mari kita wujudkan pertobatan dan pengampunan dosa yang telah kita alami 当 dalam 然 Yesus.，我们要显现我们的悔改跟这个赦罪的道， Melalui perbuatan yang nyata yang bisa dirasakan oleh orang lain yang ada di sekitar kita. 把我们行出来的事实在这个生活上， Melalui kehidupan yang diubahkan sehingga kita menjadi saksi Kristus yang nyata dan membawa dampak. 再有一个改变的心，能够给耶稣做见证。 Amin firman Tuhan. 阿门。 Kita mengambil waktu untuk hening sejenak. 我们来做个默祷。Mari kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bapa, kami bersyukur untuk apa yang boleh kami dengar melalui pemberitaan firman-Mu hari ini. Kami diingatkan bahwa pertobatan dan pengampunan bukan hanya sekedar wacana yang kami perbincangkan, yang kami ungkapkan dengan kata-kata, tetapi yang jauh lebih penting adalah ketika pertobatan dan pengampunan itu kami aplikasikan dalam hidup keseharian kami, hidup yang diubah oleh Tuhan, dan hidup kami pun boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, biarlah apa yang kami dengar hari ini boleh kami terapkan dalam hidup kami sebagai umat-Mu, sehingga hidup kami boleh menjadi kesaksian yang indah bagi orang-orang di sekitar kami.
Tuhan, kami saat ini ingin berdoa bagi setiap pergumulan yang sedang digumulkan oleh umat-Mu dalam kondisi pandemi sekarang ini. Mungkin ada perasaan takut, khawatir, dan kegelisahan, tapi kami mohon biarlah Tuhan yang memberikan damai sejahtera-Mu dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Kami berdoa jemaat yang sedang bergumul karena kelemahan tubuh, karena sakit penyakit yang sedang mereka derita sekarang ini. Mungkin mereka ada yang sedang terbaring lemah di rumah ataupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Biarlah Tuhan yang menjamah mereka, melawat setiap mereka, sehingga mereka pun boleh mengalami kesembuhan dan mujizat Allah yang nyata, sehingga tubuh mereka boleh mendapatkan kekuatan baru untuk bisa melakukan aktivitas keseharian mereka. Juga kami berdoa sedang bergumul dalam hidup berumah tangga, hubungan yang sudah mulai tidak harmonis dengan berbagai macam konflik yang terjadi di dalamnya. Kami berdoa biarlah Tuhan berbelas kasihan ketika Engkau telah mempersatukan dalam ikatan rumah tangga dalam sebuah keluarga. Kami berdoa biarlah kasih-Mu itu boleh tercurah sehingga boleh mengikat kembali hubungan yang sudah mulai jauh, yang sudah mulai renggang satu dengan yang lain. Kami juga berdoa buat anak-anak kami dalam masa mereka akan menghadapi ujian kenaikan kelas ataupun ujian kelulusan. Tuhan kiranya menolong mereka, berikan hikmat, berikan kepandaian, sehingga mereka boleh menghadapi, menyelesaikan setiap ujian itu dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat bencana-bencana alam yang sekarang ini terjadi di beberapa daerah di Indonesia, di NTT, di daerah Jawa Timur. Tuhan, Kau kiranya menolong untuk para korban yang sekarang ini pun ada di daerah-daerah pengungsian. Secara khususnya kami sebagai gereja Tuhan, kami pun juga boleh berbagian untuk menolong mereka, menyalurkan bantuan, baik berupa uang ataupun barang-barang yang dibutuhkan oleh para korban itu. Kami berdoa buat pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, Tuhan juga kiranya menolong, memberikan hikmat bijaksana dengan hati yang peka melihat apa yang menjadi kebutuhan warga masyarakat, dan dengan takut dan gentar kepada Tuhan, mereka boleh melakukan sebuah tindakan yang jujur untuk menolong para korban itu. Kami juga berdoa buat proses vaksinasi yang sekarang ini pun sedang berjalan. Biarlah Tuhan yang kiranya juga menolong melalui setiap vaksinasi yang sudah disalurkan. Tuhan juga yang akan memberkati sehingga imunitas boleh terbentuk dalam tubuh setiap warga masyarakat yang telah menerima vaksinasi itu. Juga kami berdoa Tuhan secara khususnya persiapan kami untuk waktu-waktu di depan kami ketika kami akan mengadakan kembali ibadah secara onsite. Biarlah Tuhan yang menolong dalam persiapan, dan juga melalui ibadah onsite ini pun ibadah persekutuan kami satu dengan yang lain boleh dipulihkan kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah beberapa pokok doa syafaat yang pada hari ini telah kami sampaikan di hadapan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami peralaskan doa kami. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptis kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Nats persembahan kita diambil dari Mazmur 4 ayat 5. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahan dapat ditransfer pada rekening gereja bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan. Nomornya sudah tertera di layar.
kita akan menaikkan kembali pujian dari KPPK nomor 51. Ku mau serahkan semua milikku. Kita akan masuk dalam doa persembahan. Bapa yang bertata dalam surga, kami mengucap syukur ya Bapa untuk apa yang telah Kau berikan kepada kami. Dan biarlah milikku ini kami percaya semua berasal daripadamu. Berkatilah untuk tangan-tangan yang telah memberi dan berkatilah untuk majelis yang akan mengelolanya. Inilah persembahan kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan menaikkan sebuah pujian dari KPPK 370. Ku utus Kau. Sesaat lagi kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pada hari ini dan kita akan mengarahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Yencu Yesu citu te ân huế, hu sang ti te chờ ai, sanh linh te khẳng tung, chính yêu mình tung chạy, chung chính se cetau yung yung yen yen. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan gerakan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.